Selamat datang ke Perhimpunan Sekolah Norma Baharu, Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Julung-julung kalinya, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan perhimpunan secara atas talian serentak bagi semua sekolah rendah di Negeri Perlis. Seiring dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang tidak membenarkan acara berkumpulan dalam kumpulan yang besar, maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka. Juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia VUCA. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami mendatangkan memohon belah ihsan dari-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan. Lapangkanlah dada kami dengan ketenangan, agar dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agama-Mu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna iza syi'ta sahla. Sesungguhnya Engkau jua Tuhan yang mengetahui betapa dhaifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kesabaran yang tinggi dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang mantap, kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan dalam memimpin organisasi kami serta memiliki hikmah dan tata susila yang tinggi dalam menghadapi kerendahan anak-anak didik kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, Ya Hakim, dengan penuh kerendahan hati kami bermunajat kepadamu. Dengan limpahan kasih sayang-Mu jualah dapat menyatukan hati-hati kami, memantapkan fikrah antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus. Eratkanlah persaudaraan dan silaturahim di kalangan kami dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, jadikanlah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami, anak-anak didik kami, untuk terus berusaha menimba ilmu, meningkatkan potensi diri mereka menjadi insan yang berguna dan cemerlang di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang bertakwa dan sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, kurniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemu. Dengan ilmu itu, Ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan larangan-Mu. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agama-Mu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan untuk mereka berinsan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, Engkaulah Tuhan sekalian alam, Engkaulah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepadamu, Ya Allah, agar Engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada anak didik kami, seluruh warga sekolah, dan lindungilah kami dari mara bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar SJKC Sin Min, Cikgu Chia Hock Kau. Dipersilakan. Yang saya hormati para guru, para ibu bapa dan murid-murid yang saya sayangi sekalian. Salam #09 Educators, salam sejahtera dan selamat kembali ke sekolah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa dan guru atas kerjasama tuan-tuan untuk membantu sekolah dalam PDPR sebelum ini sehingga ada kelas yang mencapai 100% penyertaan murid online. Tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid sekalian, masa yang kita nanti-nantikan sudah tiba. Seperti kita maklum, mulai 8 Mac Isnin ini, semua murid akan kembali ke sekolah. Mudah-mudahan dengan bersemuka, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih lancar, lebih berkesan dan menarik di mana murid-murid sudah tentu lebih selesa dan bersemangat untuk menimba ilmu di sekolah. Ibu bapa perlu memastikan anak berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala sebelum hadir ke sekolah. Pastikan anak memakai pelitup muka. Untuk makluman semua, SOP pada pembukaan sekolah ini lebih ketat berbanding dengan terdahulu. Berpandukan kepada SOP, para ibu bapa atau waris sila hantar dan mengambil anak mengikut masa yang ditetapkan. Masa penghadaran anak ialah pada pukul 7 hingga 7.30 pagi. Masa pengambilan anak pula mengikut jadual waktu pada hari tersebut. Jangan datang terlalu awal dan jangan datang terlalu lewat kerana kesian melihat anak yang lama menunggu. Oleh sebab sekolah kita berada di tepi jalan utama, ibu bapa dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan turunkan anak di tempat yang tertentu sahaja dan terus beredar, jangan menunggu. Cikgu sudah sedia menunggu, sebaik sahaja anak tuan-tuan turun dari kenderaan. Murid-murid diiringi ke dewan untuk mengambil bajaan suhu. Selepas itu, murid-murid akan bergerak ke kelas masing-masing dan duduk di tempat yang sudah labelkan nama mereka. Yang paling penting, murid-murid dan semua warga sekolah termasuk guru dan staf sekolah mesti memakai pelitup muka sepanjang masa dan sentiasa mengamalkan penjarakan yang sesuai. Berkenaan dengan waktu makan pada waktu rehat, murid-murid boleh bawa bekalan sendiri atau order makanan di kantin. Murid-murid hanya boleh makan di tempat sendiri di bawah pengawasan guru pada waktu rehat. Semasa waktu pulang, murid akan disuraikan berperingkat. Para ibu bapa sila mengambil anak di tempat yang ditetapkan, iaitu di tempat motosikal atau kereta. Diperingatkan sekali lagi, para ibu bapa jangan datang terlalu awal untuk elakkan kesesakan berlaku. Selain itu, ada banyak lagi SOP ditetapkan, termasuk SOP atau tata cara penggunaan bilik-bilik khas, penggunaan tandas, panduan aktiviti pendidikan jasmani, aktiviti sukan dan co-curriculum dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, pihak sekolah akur kepada arahan kementerian dan semua SOP yang diberikan akan dipraktikkan sepenuhnya demi keselamatan anak-anak kita.
Yang penting, bagaimana kita sama-sama mendidik anak-anak supaya mematuhi SOP yang ditekankan serta menyesuaikan diri mereka ke arah kebiasaan norma baharu. Para ibu bapa yang saya hormati sekalian, sekolah adalah kawasan yang selamat. Sekolah adalah kawasan yang selamat. Guru-guru sentiasa bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Yakin dan percayalah dan hantarlah anak-anak ke sekolah, ya. Hantarlah anak-anak ke sekolah. Sekiranya tuan-tuan tidak menghantar anak ke sekolah, surat doktor atau surat lain yang berkaitan perlu diserahkan bagi mengesahkan ketidakkehadiran anak ke sekolah. Terima kasih dan saya minta izin untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam bahasa Mandarin. 各位老师、各位家长、各位小朋友，大家早上好。我们期待已久的复课日期终于来临。正如教育部所宣布的，8月3号星期一，同学们都重返校园，学校全面复课。比起在家上网课，复课后的面对面实体教学呢，肯定会更流畅、更有效、更生动和更有趣。各位家长，为了确保所有孩子能够在安全、健康的环境中学习，校方呼吁家长们给予充分的配合，实时确保孩子们的个人卫生。如孩子有发烧或身体不适等症状，请尽快带他们去看医生。如果您孩子或家人从红区回来，请让校方知道，以便可以采取适当的措施。各位家长，与之前相比呢，这次学校开学的标准作业程序 SOP 会更严谨。教育部指示所有学生、所有学校的职员、老师都务必佩戴口罩，并每时每刻采取适当的措施及保持社交距离。根据 SOP， 校方恳请家长们根据您定的时间来接送孩子。早上，家长们必须在7点到7点半这段时间呢，把孩子送到学校。放学时，就需根据当天的放学时间表来接孩子回家。各位家长，由于我们学校位于交通繁忙的大路旁，因此校方允许家长的车辆进入校园，将孩子放在特定的地方后，就立刻开车离开。目的是为了确保校园的交通顺畅及遵守教育部的指示。各位家长，一旦您的孩子下车后，老师早已准备好迎接他们，并将他们领到礼堂内进行体温测量，然后在老师的监督下走到各自的课室里。关于下课时的用餐程序，孩子们可自备便当或预定食堂的食物，因为食堂内不准堂食。下课时，同学们在班主任的监督下，在各自的座位上用餐。此外，校方还制定了其他完善的 SOP， 其中还包括体育活动、球类和课外活动等指南。所有的活动都得遵守教育部规定的 SOP， 以确保孩子们的安全。各位老师，各位家长，重要的是我们要时时刻刻教育孩子们遵守所有的 SOP， 以便他们能尽快适应校园的新常态。敬爱的家长，学校是一个安全的地方，老师们都很用心的教育孩子，家长们要对学校有足够的信心，把孩子放心的把孩子送到学校来。最后祝大家身体健康，万事如意。祝愿同学们快乐学习，健康成长，学业进步。谢谢。Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih
atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan norma baharu tahun 2021. Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru besar, sekolah rendah di Negeri Perlis, kepada penolong kanan, guru-guru, sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis, kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini, dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi. Salam #09educators. Jadi tuan-tuan dan puan serta anak-anak, tajuk ucapan saya untuk perhimpunan rasmi Sekolah Rendah Negeri Perlis ini adalah The Power of Transforming Life, ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan. Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini? Sebenarnya ada di kalangan guru-guru, di kalangan anak-anak, maupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini. Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita. Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita. Diperlukan oleh sekolah kita. Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita. Kita adalah insan-insan yang kuat, yang disayangi dan menyayangi. Kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita, dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini. Okey, seterusnya saya pada suatu ketika dulu pernah membaca sebuah buku, Why Do I Need a Teacher When I Have Got Google. Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu, bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia VUCA. Anak-anak juga kita berada dalam dunia VUCA, dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia VUCA. Untuk anak-anak, mungkin pada pukul 8 jadualnya lain, pada pukul 10 telah berubah jadualnya, dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya. Kepada cikgu-cikgu, kita perlu mengubah cara pengajaran kita. Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja, tetapi kini kita perlu mengajar secara online. PDPC ataupun dipanggil PDPR ini ataupun PDPC online. Kepada ibu bapa, dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru, tetapi sekarang dengan online ini kita juga perlu mengambil peranan tersebut, mengambil peranan tersebut. Jadi itulah dunia VUCA yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita. Okey, jadi untuk tujuan itu, anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi, kami di JPM Perlis telah menghasilkan #09educators, yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada ibu bapa untuk berubah, untuk transform. Dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan kemahiran yang diperlukan, iaitu sebagai yang kita katakan 6 kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan, tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan, termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan. Dan di sebelah kanan ini adalah #09 leadership domains, yang saya buat ada 16 domain kesemuanya untuk guru-guru, kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional. Dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini. Okey, dan seterusnya
Inilah yang saya selalu katakan. Di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar. Tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi. Jadi kita merujuk kepada Maslow hierarchy needs ini. Ya, bagaimana kita katakan ya, anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan. Ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi. Mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar. Tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi. Jadi saya mengharapkan anak-anak, jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik, bantulah mereka. Berkawanlah dengan mereka, okey, dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka. Kepada guru-guru, janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka, mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah. Dan kepada PIBKS, saya memohon ya supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka. Kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu, mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah. Okey, jadi melihat kepada iceberg ini adalah potensi anak-anak kita. Jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan bukan hanya sekadar sedikit sahaja. Tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakkan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata, tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita ya untuk melonjakkan potensi yang kita tidak nampak ini. Sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakkan ataupun menggilap potensi anak-anak kita ini. Dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa saja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh, bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu, khususnya kepada golongan 15% di belakang normal curve yang selalunya ada di sekolah itu. Jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah, ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi, yang mungkin berada di tahap 2, sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap 1. Guru-guru, sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ni daripada golongan yang kurang berkemampuan ini. Dan ibu bapa juga saya mohon hayatilah konsep kasih sayang itu bukan sahaja untuk anak-anak kita tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini. Okey, dan ini adalah salah satu contoh ya bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini, kita perlu ada strategi dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul Perlis Centric yang akan saya perkenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul. Jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru, ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat menguasai kemahiran asas ini. Okey, dan akhir sekali kita sebagai ahli #09educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid. Kita berharap guru akan mengajar dengan betul kerana apabila guru mengajar dengan betul maka anak murid akan belajar dengan baik, akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru dan secara jangka panjangnya kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik. Jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik, maka terhasillah better people for better Perlis. Jadi itulah harapan branding #09educators ini kepada semua
sekolah-sekolah di negeri Perlis, merangkumi gurunya, merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya sayangi sekalian. Akhir kata, mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat. Ya, senarai kita mungkin bertambah panjang. Beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat. Tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas, anak-anak, sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas, insya-Allah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemerlangan anak-anak. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa, anak-anak ini memerlukan sokongan kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini. Kepada anak-anak prasekolah dan juga darjah 1, bergembiralah di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat menggembirakan kita untuk hadir. Sekian daripada saya, Cikgu Naha, #09educators. Semoga negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang dengan kerjasama semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuan sampaikan. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.